Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah. Salawat dan salam wa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, kita bersama sekali lagi dalam siri pemantapan ibadah solat, kekhususan dalam rukun-rukun solat menurut mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan pada kali ini alhamdulillah kita masuk pada siri bimbingan yang ke-22. Dan kita masih lagi dalam membincangkan rukun yang berkaitan dengan rukun qauli, yakni membaca tasyahud akhir. Setelah beberapa siri membincang mengenainya, siri yang ke-22 ini merupakan penutup perbincangan setakat ini untuk rukun ini. Dan kita masih lagi membincangkan secara terperinci mengenai bacaan tasyahud. Siri yang ke-21 memperlihatkan bagaimana telah dihurai secara amali bagaimana mentajwidkan, kita membaca dengan betul bacaan tasyahud akhir ini, dari segi tajwidnya, makhrajnya, sifat hurufnya, lahjahnya, dan merujuk kepada kitab Syarah Sulam Al-Munajah oleh Syekh An-Nawawi. Dan kitab ini menjurus kepada mazhab yang kita ikuti ijtihadnya, yakni al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, menyatakan secara ringkas tetapi padat. Dikatakan wat-tasyahhud tamalluq, wat-tasyahhud tamalluq, dan bacaan tasyahud itu tamalluq maknanya sebagai bukti kecintaan. Orang kalau bercinta macam mana? Tak jumpa, tak ada. Tapi kalau tak ikut syariat, jumpa pun tak ada juga. Dan ceritanya begitulah. Tasyahud ni sebagai bukti kecintaan. Makna orang cinta ni kalau boleh jumpa, biar lama, slow and steady, faham maksud. Dah, itulah kaedahnya. Jadi syarah atau tafsir kepada tamalluq ni ditafsirkan ulama oleh Syekh Nawawi ini satu kerinduan yang mendalam dalam munajat kepada Allah Rabbul Jalil. Itu makna tamalluq, kerinduan yang mendalam dalam munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tak kena sangatlah kalau orang baca tasyahud ni tak menentu, tak tahu apa yang dibaca, laju pula, tak faham, tak betul pula. Dan inilah yang berlaku dalam masyarakat kita. Kadang-kadang imam masalah, kadang-kadang minta maaf, ustaz berceramah boleh jadi imam pun masalah juga. Kadang-kadang kalau tidak mengamati makmum, apatah lagi kalau yang tak mengaji betul-betul. Maka bacaan tasyahud ni jadi bacaan yang sambil lewu. Sedangkan dia ni tamalluq, dia bukti kecintaan. Itulah kata dalam Syarah Sulam Al-Munajah. Kitab ini tuan-tuan, Dan disebut di dalam kitab yang lain tentang tasyahud ini. Kita bacakan kandungannya. Wa wada'u yadayhi fi qu'udi tasyahhudaihi ala tarfi rukbatayhi bihaitsu tasamathu ru'usul asabi'i nashiran asabi'a yusrahu ma'a dhammi laha wa qabidan asabi'a yumnahu illa al-musabbiha bikasri al-ba' wa hiya allati talil ibhama fayursiluha. Yang mafhumnya kama qala, ketika duduk pada dua tasyahud, apa maknanya? Tasyahud awal
dan tasyahud akhir. Kita kata tahiyat awal, tahiyat akhir. Disunatkan meletakkan dua tangan di atas hujung kedua lutut sehingga hujung lutut sejajar dengan hujung jari. Tak boleh lebihlah jari ni pada lutut. Kita dah cerita di awal dulu, tapi dia round up balik di sini. Macam bagi satu bentuk summary pula di sini, dia cerita pentingnya kaifiat ni. Bagaimana ujung jari, sama ada jari kanan atau jari kiri, ujung tu sejajar dengan ujung lutut, sambil melepaskan jari tangan kiri, buka jari tangan kiri itu dan rapatkannya. Maknanya janganlah jarang begitu. Jari tangan kiri rapat, serta mengepalkan jari tangan kanan, genggam jari tangan kanan kecuali jari telunjuk. Musabbiha, maka diguna perkataan orang Nahu, dia kata kasrah ba tu baris bawah, iaitulah jari yang berada di samping ibu jari. Itu merujuk kepada jari telunjuk, tidak dikepalkan. Maka jari itu dilepaskan lurus, jari telunjuk ni dilepaskan lurus. Mula tasyahud dah kepal dah, bukan asyhadu baru kepal, dari mula lagi dah kepal. Wasunnah raf'uha ay al-musabbihati ma'a imalatiha qalilan 'inda hamzatin illa Allah lil-ittiba'. Allahu akbar. Kita tengok betapa detailnya ulama-ulama Syafi'iyah ini menerangkan kaifiat sembahyang. Dia kata disunatkan mengangkat jari telunjuk ni, imalatiha. Kita belajar tajwid ada perkataan imalah. Bismillahi majriha. Imalah maknanya condong sedikit. Condong sedikit, bukan semua pacak macam dia tu. Ada orang bila angkat tasyahud macam ni, dia angkat gitu. Budak-budak kata apa? Steam ke dia? Timbul pula keluar kat situ, pacak gitu. Bukan begitu. Tu tak reti namanya tu. Kononnya bersungguh-sungguh, beria-ria lah kononnya, pacak begitu tu. Sebenarnya jahil dari segi hai'ah, cara sembahyang. Ulama dalam kitab kuning Arab ni tak sebut macam itu. Dia kata imalatiha, agak miring sedikit, qalilan. Imalatiha qalilan, miring sedikit, maknanya angkat gitu je, miring sedikit. Dia tidak begitu sebelum belajar, tidak dia apa kata orang, condong sedikit ke bawah, tidak tegak begitu dan apatah lagi terpacak, bukan begini tapi condong sedikit. Imalatiha qalilan, dia kata angkat tu gitu je, jangan itu pun tak apatah lagi begini, apa lagi gitu. Ini cerita nak cerita sini hari ni. Hari ni kita nak jawab yang jenis angkat jari ni, memutar-mutar tak tentu arah ni. Jadi dia kata angkat sedikit bila inda hamzati illallahu, ketika membaca hamzah, yang ni hamzah qata' pada illallah baru angkat. Asyhadu an la ilaha illallah, menjatuh asyhadu an la ilaha illallah baru angkat. Dan ittiba', sebab mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditokok tambah dalam kitab lain, kitab yang muktabar, namanya Fathul Qarib. Orang tak baca dah kitab ni dah ni. Dan ramai ustaz-ustaz pun dah tak ada dalam kitab ni, Fathul Qarib. Nanti akan tunjukkan kitab asal dia, kitab kuning Arab yang boleh keluar selai-selai. Fathul Qarib ni dia seangkatan dengan Fathul Wahhab
Al-Iqna'. Ini semua kitab Arab kuning. Kalau pondok-pondok Fatwani itu kitab Melayu tua kuning. Ini kitab Arab kuning. Nak cerita ya. Jadi disebut ditambah dalam kitab Fathul Qarib ni. Kalau dulu ngaji pondok, ini di antara kitab yang memang diguna pakai. Sama ada di negara kita atau di Indonesia, di pesantren. Jadi sekarang pondok pun dah tak baca dah kitab. Dia sebutkan ويقبض اليد اليمنى أي أصابعها إلا المسبحة من اليمنى فلا يقبضها فإنه يشير بها رافعا لها حال كونه متشهدا وذلك عند قوله إلا الله ولا يحركها. Kitab yang tadi tak sebut, kitab ini sebut. Nak cerita sebab kita kena banyak kitab. Itu sebab kalau tadi saya di Masjid Damansara, kita baru mula kuliah di Damansara, kata kalau tuan-tuan baru tengok 2-3 kitab, jangan lupa orang lain mungkin ada 2-30 kitab. Nak cerita fiqh juga di sana. Jadi macam kita baca kitab yang tadi tak sebut, kitab yang lain fiqh. Nak cerita sebab ada isu yang timbul walaupun anda baru datang, jadi tak tanya. Nak cerita bab fiqh, nak pakai hadis semata-mata, saya kata tak boleh. Hadis ni sebagai dalil. Kalau nak cerita fiqh, kena buka kitab fiqh. Ini yang jadi di sebelah Kuala Selangor dulu. Ustaz-ustaz muda ni pangkat bawah-bawah anak ni balik pada Jordan, bukan bidang syariah, nak mengajar fiqh tapi pakai kitab hadis. Kalau kabutlah wak-wak sana. Bukan wak-wak burung, wak-wak corok. Kalau kabut jadinya, tak boleh itu, tak boleh ini, tak boleh itu, tak boleh ini, Wahabi. Itu dia cerita. Baik, tahu, mulai. Dia orang pun nampak minat dengan kita punya rakaman. Ramai juga yang mengambil, walaupun sekali kita baru bagi kuliah promosi malam tadi. Bagus, wala yukharrikuha fa in kharrakaha kuriha wala tabtulu salatuhu fil asah. Dia kata ada yang fakta ulangan, sunat genggam jari tangan kanan kecuali jari telunjuk. Yang kalau dah Syafi'iyah, keterangan dia tak lari. Kalau ada pun bukan lari, tokok tambah pengukuhan. Maka tidak perlu menggenggamkan jari telunjuk, dia kata. Sebab jari telunjuk itulah orang yang sembahyang dapat bagi tunjuk ketika mengangkat membaca tasyahud ini, iaitu sampai kepada wa dzalika 'inda qawlihi illallah. Bila illallah baru angkat. Wala yuharrikuha. Dia kata tidak boleh jari telunjuk tu digerak-gerak. Yang bergerak-gerak ni pula macam-macam pesen pula tu. Tanya si jemaah A bergerak atas bawah, tanya jemaah B bergerak kiri kanan, tanya jemaah C tak tahu arah, gerak aja. Tanya jemaah D diputar-putar kena, tanya jemaah E dia eja nama Allah, tanya jemaah C E F dia kata dia eja nama Muhammad. Habis kelang kabut kata. Tanya ente ikut mazhab mana? Dia kata memang ada ustaz buat. Dia kata eloklah. Ente dengan yang ente kata ustaz tu 2 kali 5, dia kata tak boleh keluar hujah. Kita mengaji mesti boleh keluar hujah. Macam ada satu ustaz kat TV, dia kata mak wajib mana boleh baca 4. Kacau daun juga ni. Bukan bidang Quran tapi nak cerita Quran juga kat TV. Jadi masalah. Mak wajib mesti lebih pada 4. Oh ni. Itu kerana tak berapa minat sangat tengok TV ni. Sebab kita tahu benda tu.
kita memang bidang itu, Tok Pergau cerita gitu. Tiba-tiba yang baru nak cerita Quran kat TV, cerita benda yang tidak mengikuti manhaj yang betul. Sebab itu tak boleh nak ngaji agama dengan TV je, Datuk. Dia kena mengaji macam ni kata. Baik, bukan nak cerita itu, nak ceritanya dia kata jangan bergerak-gerak. Ada tak orang kita sembahyang tak syok bergerak tu? Wah, itu belum yang tu ada juga tu. Ya. Lain kita lain tu, kita dulu. Ini oi ramai. Ya. Yang itu orang Arab Mekah buat dia tu. Oh, jadi kita pergi Mekah nak tengok apa yang benda pelik-pelik. Jadi Tom Sawyer dengan kita sama je kata. Ya. Dia kata jangan gerak-gerakkan wala yuharrikuha fa in harrakaha, kalau digerakkan juga, tengok. Fa in harrakaha, kalau digerakkan juga, kuriha, makruh. Makruh. Apa nak jadi sembahyang dapat makruh. Orang Melayu itu keruh tu. Keruh tu dia punya perkataan makruh lah. Betul patah Melayu kata apa? Buang yang keruh, ambil yang jernih. Nak buang tu kena dengan ilmu. Nak buang saka pun kena dengan ilmu juga dah. Apa saka jangan buang, saka tu kena buang. Macam tu ya. Wala tabtulu salatuhu fil asah. Ya. Dan menurut pendapat yang asah, yang lebih sahih, maka salat orang tersebut tak batal. Kalau dia gerak pun tak batal. Tapi janganlah guna buah kilas tu. Yang kita tak hendaknya makruh tu. Orang beriman, orang yang meraihkan sembahyang, Nabi kata kalau sembahyang kau jadikan sembahyang tu sembahyang yang terakhir. Mana tu the best. Nabi kata Allah suka hamba dia kalau buat satu-satu amalan yutqina, buat sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh ni mesti dengan ilmu, bukan dengan semangat begitu saja, slogan begitu saja. Sungguh-sungguh mesti dengan ilmu. Ya. Walaupun tidak batal, tapi orang yang beriman, dia yang haram, dia akan jauh sungguh-sungguh, dan yang makruh sedapat mungkin dia buang jauh-jauh. Yang wajib dia akan buat sungguh-sungguh. Yang sunat sedapat mungkin dia akan cuba buat juga sedapat seikhtiar yang dia mampu. Itu orang beriman. Ya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis daripada riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Semua kitab hadis ni tuan-tuan boleh datang ke rumah saya komplit insya-Allah. Ya. Kitab hadis Sunan Sittah ke, tambahan-tambahan, ya, insya-Allah kita ada koleksi yang cukup lengkap kalau siapa rasa nak buat rujukan. Ya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebut وإدامته أي رفع فلا يضعها بل تبقى مرفوعة القيام أو السلام، والأفضل قبض الإبهام بجنبها بأن يضع رأس الإبهام عند أسفلها على حرف الراحة كعاقد 53 atau kama qala. Disunatkan terus angkat telunjuk, maknanya biarkan macam ni, jangan jatuh-jatuh. Daripada illallah angkat, biarkan macam itu. Jangan naik, jangan turun. Maka di dalam qaul yang lain, dalam ulama Syafi'iyah, ketika Rasulullah gerakkan sikit, dia memang dah tunduk. Bila Rasulullah dekat lam, Lullah gerak sikit saja. Gerak sikit saja. Naik atas sikit, turun balik. Itu makna gerak sikit. Ya, tetap condong.
Dan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam syarah kepada Ihya, Imam Ghazali jangan lupa bermazhabkan Syafi'i. Imam Ghazali Hujjatul Islam, dia memberikan penekanan ketika awal selawat pun gerakkan sikit dia. Allah, Allah. Bila Allah maknanya sekali angkat dan dua kali gerak. Mana sekali angkat? Illallah. Mana dua kali gerak? Rasulullah. Allahumma. Lepas tu biarkan dia terus menerus begitu. Tidak jatuh, tidak naik, tidak berputar-putar. Ini Syafi'i yang pure. Ya? Tidak meletakkannya kembali, bahkan tetap diangkat sampailah kalau itu tasyahud awal, nak berdiri rakaat ketiga, dia masih begitu juga. Sampai nak berdiri, barulah dia jatuh, berdiri. Kalau dia untuk itu sebagai tasyahud awal. Kalau itu sebagai tasyahud akhir, sampailah dia lafazkan salam. Awis salam. Al-qiyami awis salam. Ketika nak bangun rakaat ketiga atau ketika sebelum nak bagi salam, jari ini tidak jatuh dan tidak naik dan tidak berputar-putar. Dia begitulah. Bila nak bagi salam, angkat terus tangan, sapu muka. Ini kita cerita dalam bab salam nanti, selepas bincang bab salawat nanti. Yang paling utama wal afdal, yang paling utama dia kata dibagi kaifiat cara kita nak genggam jari, iaitu kita kepalkan ibu jari di samping semua jari dengan cara hujung ibu jari diletakkan di bawah jari telunjuk di pinggir tapak tangan, seperti orang menulis angka 53, angka 53. Satu cara maknanya dia kata kepalkan jari yang lain, 3 jari ini kepal, genggam, ibu jari letak di sisinya dan jari telunjuk dilepaskan begitu. Ada yang kata ini macam angka 53, yang ini macam kosong, yang ini 3, angka 53. Itu kata tuan kitab kita. Ya. Ada juga kaul yang lain. Ya, kaul yang lain yang mengatakan angka 53 itu kita genggam jari ni, jari apa ni? Kelingking ya, anak jari ya. Ya, dengan jari apa ni? Jari manis. Manis betul ke? Tapi kalau ni jari rasuah, dia tak jadi manis. Ini jari manis, jari sarung cincin ni. Jari sarung cincin. Jari batal semayang pun ni juga ni. Oh, nak batal semayang ni. Jahil punya ya. Ada kali semayang nak dia batal, kata nanti nak sarung cincin dah. Batal semayang buat benda. Okey, genggam yang ni masuk tengah. Yang kata genggam 53, jari ni. Ni jari apa? Jari tengah. Orang kata jari hantu. Itu kacau semua dah hantu pula. Jari tengah, bukan jari hantu. Dia orang perempuan kan jari ni bubur cincin juga macam ni. Ada bawa dia jumpa kat mana. Jari telunjuk pakai cincin. Allah buruk no. Kalau awak banyak sedozin cincin pun tukar-tukar lah. Takkan semua nak pakai. Ada satu orang yang klaim kata jutawan, kaki pun pakai cincin. Melayu bertudung tu. Melayu bertudung memang tak pakai sarung kaki lah. Ni pakai sarung kaki lah. Pakai, wajib pakai yang betul lah. Sarung kaki tak pakai. Sampai ke kaki pakai cincin nak tunjuk banyak duit. Dia kata macam anu je. Pakai kaki sikit. Jari kaki pakai cincin. Allah. 53, jari tengah ni cantum dengan jari ibu. Ni angka 53. Yang bulat tu. Ini angka jari. Jangan cari angka Jawa. Angka jari bulat ni 5 kan? 3-nya ni. 1, 2, 3. 3 jari. Ni juga angka 53. Maka genggam macam ni, kendurkan.
Maka yang ini juga kita jari ibu ni dia duduk di bahagian bawah. Satu tadi macam ni, satu lagi macam ni, dan ni jatuh. Dua-dua cara genggam ni adalah cara yang sepatutnya kita genggam jari ketika membaca tasyahud awal ataupun membaca tasyahud akhir. Walau wada'a al-yumna ala ghairi rukbati yushiru bisabbabatiha hina idh. Bila seorang meletakkan tangan kanan di atas selain daripada lutut, kalau seorang tu dia letak tangan kanannya selain di atas selain pada lutut, sama ada dia harus berisyarat, sama saja. Dia harus berisyarat dengan telunjuknya ketika membaca illallah. Katalah dia letak bukan di atas lutut, bukan letak atas lutut, letak kat mana? Tak kat paha, belakang sikit. Mungkin tangan ni tangan dia ni orang kerdil lah agaknya, tak sampai lutut. Dia ni orang kerdil, bukan orang rendah, orang kerdil. Tangannya pendek sikit, tak sampai pada lutut. Mungkin dia letak dekat paha je. Tak minta maaf lah, nak bukan nak hina siapa-siapa. Nak cerita kalau contoh tak dijelaskan, orang tak nampak. Mana tu Ustaz, tangan mesti dapat. Dia orang kerdil. Macam satu budak, Cikgu Tadika kata Allah ada buatkan kita 10 jari. Tidak cikgu, saya 11. Mana 11 kata cikgu? Dia bagi satu cabang sini. Senyap cikgu, minta maaf kali. Jadi jangan maknanya nak cerita ada orang yang jari pendek, tangan dia pendek, dia akan letak tak sampai dekat kepala lutut. Dia letak dekat apa? Atau tergantung macam itu. Dia juga kena isyarat dengan jari telunjuk juga, walaupun tak di atas kepala lutut. Ya. Pasal apa bila diangkat jari telunjuk ni, ulama fiqh mengatakan ini untuk memusatkan hati, memusatkan mulut dan jari telunjuk kepada keesaan Allah dengan ikhlas. Ya, maknanya bila angkat tu hati, mulut, jari dia serentak pusatkan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini mau cerita genggam ya. Angkat Syafi'i dah tahu dah. Wala yusannu raf'uha kharij as-salah 'inda illa Allah wa sunnah nazru ilaiha ay qasr an-nazri ila al-musabbihah hala raf'iha wala masturah min nahwi kammin kama qala shaykhuna atau kama qala. Tidak disunatkan angkat telunjuk di luar sembahyang ketika membaca illallah. Contohnya kita bertahlil. Sebab anak ada tengok satu haji tahlil pun terangkat juga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tasawuf benda ke? Tarikat benda ke? Ulama dulu tidak tasawuf, ulama dulu tidak tarikat, ulama dulu larang. Siapa dia? Ulama dulu tidak buat, kata buat. Tidak tasawuf kat situ. Tasawuf cara lain. Jadi dalam sembahyang, di luar sembahyang tak disuruh angkat begini kan. Yang Allah dalam tahlil kan ada. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berat tu kau sekali tahlil begitu kau masa makan juga habis dah biasa begitu. Jangan buat macam itu, dia kata. Sebab memang ada orang buat. Bukan saya nak jadikan unsur lucu, nak gelak-gelak fakta agama, tidak. Tapi ada orang yang klaim dia orang agama buat macam itu, sedangkan kitab tak sebut macam itu. Mana tak mengaji kita, hanya ikut-ikutan saja. Jangan main ikut-ikut saja, ikut geng, ikut kumpulan yang tak kita tahu ujung pangkal. Ya. Tidak disunatkan angkat telunjuk di luar sembahyang ketika membaca illallah. Contoh ketika kita bertahlil, tak payah angkat jari. Ya. Dalam sembahyang saja illallah, luar sembahyang tak payah angkat
illallah tetap luar sembahyang, tapi jangan angkat jari. Dan ulama fiqh bagi tahu sunat kita arahkan penglihatan, kita tengok ke jari telunjuk ketika mengangkatnya. Ketika angkat jari telunjuk sekali dan gerak 2 kali, uraian tadi Rasulullah Allahumma salawat. Waktu 3 situasi, 3 keadaan ni, maka Syafi'i kata mata tengok jari telunjuk. Masa lain mata tengok tempat sujud. Ketika 3 keadaan ni, mata tengok jari telunjuk. Lepas saja selawat atas Nabi, mata tengok semula ke tempat sujud. Walau masturah. Ada orang kita nama masturah lah. Ada yang masturah, ada yang masturah, ada dengan tak, ada dengan ta. Dia pun tak tahu apa makna. Orang masturah, dia pun masturah. Ya masturah, itu Alibaba lah. Masturah dia kan Alibaba 40 penyamun. Masturah, kan? Masturah ni makna tertutup. Maknanya walaupun jari kita tertutup, orang perempuan kan jari bawah kan telekong nanti. Tutup gitu kan. Pun kena tengok arah yang mana jari tu ada bawah telekong. Orang lelaki pun kan tertutup juga. Baju tak ada saiz. Jadi baju tangan panjang tutup gitu. Jubah pakai jubah Morocco, dia ke metode. Comelote pakai jubah tutup sampai tutup gitu. Walaupun tertutup jari tu, bila angkat mau tengok juga kain yang menutup jari itu tadi. Itu maksud dia walau masturah binahwikan kama qala syekhuna. Walaupun tertutup umpamanya binahwikan, ya, umpamanya tertutup dengan baju tutup. Kalau orang perempuan kain telekong semayang dia tutup, pun maknanya dia kena tengok juga arah jari yang di bawah kain itu. Faham kan? Terang kan? Jelas ulama kita terang. Tapi saya sedih, ulama dulu terang molek dah dalam kitab dia. Tapi ustaz-ustaz kebelakangan ni tak berapa nak terang secara detail. Itu saya sebut di mana-mana. Kurangkan ceramah-ceramah umum ni, tajuk yang tak menentu. Fokus pada fardu ain. Inilah sebenarnya yang kita kurang. Ya, fardu ain. Sesaudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu kita cakap dalam bab mazhab Syafi'i. Kemudian kita nak tengok yang bergerak-gerak ni mazhab mana ni. Sebab kita tanya yang buat gerak-gerak jari ni, dia tak boleh nak raih tak? Ikut siapa dia tu. Dia kata ada ustaz buat begitu. Ana pasal minat ustaz tu, nak ikut apa ustaz tu buat. Ikut. Habis ustaz tu tak merokok, anda rokok kan? Kalau anda ikut ustaz tidak merokok, anda pun tak merokok juga. Habis kalau ustaz merokok, itulah saya ikut ustaz merokok. Kalau merokok tak usah panggil ustaz, saya kata. Tak erti bahasa. $10 juta satu hari bagi ke Israel. Boykot, merokok tak boleh buat. Termasuk ustaz-ustaz yang merokok ni, imam-imam yang merokok ni, PJK masjid yang merokok ni, orang datang sembahyang berjemaah 5 waktu yang merokok ni, orang perempuan yang merokok, Baik, nak cerita dari segi mazhab pula. Untuk merujuk kepada fakta mazhab ni, anda nak merujuk kepada kitab ini, Al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah, Talif Abdul Rahman bin Muhammad Audul Juzairi. Ini kitab mazhab 4. Waktu anda mengaji di Kelantan dengan Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz Ni Ahmad, ini kitab yang kami gunakan. Kitab membicarakan mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali. Berada di muka surat 206 tajuk ni. 206. Tajuk angkat jari ini, angkat jari nak berputar ke nak turun naik, ada dalam ni.
Dia jangan kata bila orang tanya tak tahu nak jawab. Kita tengok ya. Jadi ana ambil terus kepada dia punya intipati dia untuk menjimatkan masa ya, tanpa membacakan matan dia. Ana ambil dia punya isi. So waktu ana mengaji dulu Datuk, ini bukti ana mengaji, ana tulis. Mengaji dulu. Sebab itu Rasulullah SAW kita tengok bila bab-bab mengaji ilmu ni, Nabi suruh tulis. Ustaz beli VCD dah lah, VCD juga lah, tulis. Nabi suruh tulis apabila mengaji ilmu. Jangan bawa telinga saja. Sebab itu kita tulis. Baik. Yang angka 53 tadi itu termasuklah hadis daripada Muslim, ya, daripada Abdullah bin Umar. Angka 53 tadi itu, ya. Kata ulama Syafi'i, Nabi gerak semasa berkata asyhadu an la ilaha illallah. Dalam kitab ni memang dia terang qaul yang kata angkat ketika illallah. Fakta awal tadi merujuk pada kitab-kitab Syafi'iyah yang lain. Sebab saya cakap masuk malam tadi di dalam masalah, saya cakap kalau dalam kitab A tidak sebut, bukan makna fakta itu tak ada. Kecuali kitab muktabar tu kata tidak boleh buat macam itu, itu lain cerita. Tapi kalau tak disebut, bukan makna fakta itu tak ada. Ada insya-Allah dalam kitab lain ulama B pula. Itu yang kita kena banyak rujukan tu, fiqh ni. Baik. Kemudian mazhab Hanafi pula. Kita dahulukan Syafi'i itu bukanlah taksub Syafi'i, sebab itu mazhab kita. Tapi tok buku mazhab yang paling tua Imam Hanafi, Abu Hanifah. Mazhab Hanafi dia dua kali je. Asyhadu an la angkat ilaha illallah jatuh. Itu mamak Malbari, ya. Bukhari, apa? Barani Bukhari. We are not the first, dia kata, but we are the best. Tak hantar kau lah, ya. Nah ceritanya ni mamak ni dia asyhadu an la ilaha illallah. La angkat, il jatuh. Hanafi. Nak try tengok geng-geng mamak ni pun tahu ilmu tidak? Pergi sembahyang masjid India. Kalau dia pun tak tahu apa benda, sama macam Melayu Jawa Banjar juga, mamak pun tak boleh pakai juga. Kalau ke masjid mamak tak buat kuliah. Kita tengok dia sembahyang macam mana. Dia patut angkat la ilaha illallah 2 kali saja. Sekali angkat, sekali turun. Lepas tu tak angkat-angkat dah. Itu mamak Hanafi. Lepas pada Hanafi, mazhab Maliki. Mazhab Maliki ni kebanyakan di sebelah Afrika dia punya pengamal ni, ya, di Morocco, Maghribi. Saya jumpa ramai ulama Maliki ni waktu di Singapura, berdakwah di Singapura. Ulama-ulama dari Yaman, Hadraul Maut, punya keturunan Rasulullah SAW. Sempat anda jumpa. Cara Maliki, sebab dia ulama, memang dia buat tu memang tepat. Maliki, dia akan bergerak, jari dia tidak henti-henti. Tidak henti-henti. Cuma gerak ini ada cara dia, dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Dia akan angkat, dia memang dah angkat, lepas tu dia gerak gini. Dia gerak gini. Macam jarum kompas lah kalau dia gerak, gitu. Kan gitu, jarum kompas. Dia gitu. Dia bukan ini tak reti ni. Gerak juga, orang gerak kanan kiri Maliki. Yang kawan kita ni alif lam lam ha dia. La ilaha illallah. Tak ada lah tu dalam kitab fiqh suruh dia alif lam lam ha.
Ente tak payah cerita tarikat ke apa lah, tak usah cerita lah. Takut ente terikat aja dengan fakta yang tak menentu. Dia tanya, kita boleh tanya. Dia kata, ejak alif lam lam ha. Habis lepas ilah dia Muhammad pula. Oh, pandai ente punya jari ya. Tak terlihatkan ente punya buah-buah jari tu nak Muhammad mim ha mim Ay, susah. Kalau ente buca jari macam mana? Ha ke ha? Boleh ke mengeja? Kita boleh fokus ke? Ya? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ai, sakit juga nak mengeja gitu. Takut eja nama sendiri pun tak betul. Jadi tak usahlah buat-buat benda-benda yang tak tahu ujung pangkal. Sebenarnya yang bergerak-gerak ni adalah mazhab Maliki. Dia gerak kanan kiri, bukan atas bawah. Dan bukan tak menentu berputar-putar. Ada yang putar-putar pula tu. Macam buah yang pusing, fun fair. Oh, dia pusing. Salah. Bukan begini, bukan. Tapi dia kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Itu mazhab Maliki. Itu Maliki. Kemudian mazhab yang paling muda, Ahmad bin Hanbal. Mazhab Hanbali adalah lebih muda pada mazhab Syafi'i. Itu orang-orang di Saudi, di Saudi Arabia. Bagi mazhab Hanbali pula, setiap kali jumpa kalimah Allah diangkat. Kalau sembahyang dalam Masjidil Haram, kalau betul dia mazhab Hanbali, Wahabi tolak tepi lah, orang tak boleh pakai kepala-kepala tu. Yang Hanbali, dia akan jumpa kalimah Allah diangkat. Contoh. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Jatuh, angkat dia. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh wa rahmatullah. Angkat jatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Diangkat jatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Jatuh. Angkat jatuh. Jumpa kalimah Allah aja, diangkat jatuh. Itu mazhab Hanbali. Pun dia bukan bergerak senantiasa. Yang bergerak senantiasa Maliki. Datang orang kita, dia campur Hanbali dengan Maliki, dia putar aja. Orang Melayu kan memang dia inovasi dia tinggi. Orang Melayu ni, ya? Orang main mercun Kuifat Joy, tak ada apa-apa. Mercun 8 kaki Cina main tak ada. Yang Melayu Jawa banyak, air raya, bakar mercun, putus jari. Hebat orang Melayu ni, Melayu yang mudah lupa ni. Dia cerita orang Melayu memang hebat, ya. Sampaikan fakta solat pun nak kata Syafi'i tidak. Rupa orang Melayu Jawa banyak yang memotor ni, dia campur Maliki dengan Hanbali, dia buat mazhab dia. Dia putar je. Harapnya dengan siri ke-22 ni, siapa-siapa yang masih was-was lagi, tengok dan fahamilah. Ini tentang angkat jari ni pun ada kitab ni. Jangan cakap main modal LEO saja. Jangan kerana ada ustaz buat, ada pak imam buat, ada geng dia buat, tapi tak tahu apa asal usul buat. Itulah 4 mazhab saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dari segi angkat jari itu semua. Ya. Jadi maknanya yang kata tasyahud ini tadi sampailah kepada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kalau kita nak buat satu bentuk kesimpulan tasyahud, dengan izin saya tengok apa ni side elevation, pandangan sisi tepi, yang macam bulan rumah pula tu kita tengok tepi pula. Nak cari ustaz macam ni susah ni, tapi senang jumpa lah, susah dapat. Tapi janganlah semayang angkat tinggi pula. Ustaz yang tak tinggi, jadi kita angkat tinggi macam burung unta tu. Dah, ni nak tunjuk. Kalau tak atas meja ke tak nampak kita. Mula-mula mata ke mana? Mata tengok tempat sujud. Tangan kiri lepaskan separas dengan kepala lutut. Tangan kanan genggam angka 53. Kendurkan jari telunjuk. Mata tengok tempat sujud. Syafi'i. Mulakan. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an bau. Tak tengok, jangan tunjuk. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad atau Sayyidina Muhammad. Tengok balik tempat sujud sampailah kepada salawat Ibrahimiyah. Dan kita masuk tadi kepada salawat ke atas Nabi. Dan ini akan kita bicarakan dalam siri yang ke-23. Siri ke-23 nanti kita akan bincang pula rukun sembahyang yang berikutnya, yakni bersalawat ke atas Nabi di dalam tasyahud akhir. Itu adalah rukun qauli. Setakat ini hingga siri ke-22 ini, mudah-mudahan dengan izin Allah dapatlah kita fahami dan kita kongsi maklumat ini bersama berdasarkan kitab-kitab yang muktabar, penampilan daripada ulama-ulama yang mutqin dan mursyid dari segi ilmu mereka, kefaqihan mereka dalam ilmunya, maka kita ambil guna pakailah. Dan inilah sebenarnya cara salat hai'ah, cara menurut mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i. Baru setakat ini. Sihat tu badan, panjang umur, murah rezeki. Insya-Allah Taala kita akan bersama lagi dalam siri bimbingan ibadah solat khasnya pada rukun sembahyang di dalam siri yang ke-23. Insya-Allah. Ada sedikit masa lagi. Jangan lupa esok takdir Allah, umat Islam akan menemui satu fenomena mustajab doa, iaitu eclipse of the sun, kusufus syams, gerhana matahari. Diberitakan akan bermula 4.20 petang. Sebagai ikhtiar, berhati-hati, mungkin kita lajakkan 5 minit, 4.25, dan kemuncak jam 5 petang. Jadi kau nak buat sebelum asar 2 rakaat. Usalli sunnatan li kusufis syams raka'ataini. Kalau berjemaah, makmuman, imaman. Kalau seorang diri, tak payah imaman, tak payah makmuman, lillahi ta'ala. Saja aku semayang sunat gerhana matahari 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Sewajar dan sewajibnya masjid surau buat. Dan kalau masyarakat memahami ini fenomena mustajab doa, orang sanggup ambil cuti untuk solat ni. Ya, orang akan ambil cuti untuk majlis khatam Al-Quran. Orang akan batal semua program dunia kalau ada majlis khatam Quran, kalau tahu. Begitu juga gerhana matahari. Sembahyang secara isra', bacaan sir, bacaan perlahan, macam zuhur, macam asar. Ya, lepas takbiratul ihram, doa iftitah, Fatihah yang pertama, surah yang pertama. Sebut pertama sebab dia ada 4 kali Fatihah, 4 surah, walaupun rakaatnya 2. Lepas Fatihah, surah pertama, rukuk pertama, Allahu Akbar. Dan kemudian bangun itu bukan bangun i'tidal, dan itu adalah bangun qiyam semula. Sebab itu kita sebut Allahu Akbar, bukan sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, qiyam balik lepas rukuk pertama, Fatihah kedua, surah kedua, rukuk kedua, Allahu Akbar. Lepas tu baru i'tidal, sami Allahu liman hamidah, barulah sujud macam biasa. Jangan pula sujud dibuat 4 kali pula. Kerana rokok 2, dia 2 kali 2, 4. Dia dah sujud tetap 2 kali. Macam biasa, bangun rakaat kedua, Allahu Akbar, tak perlu angkat tangan. Maka baca Fatihah ketiga, surah ketiga, rokok ketiga, Allahu Akbar. Bangun balik, qiyam, bukan i'tidal, Allahu Akbar. Fatihah keempat, surah keempat, Allahu Akbar, rokok keempat. Kemudian baru i'tidal, sami Allahu liman hamidah, barulah kaifiat macam biasa, sujud yang akhir, dalam hati doa panjang-panjang. Dah bagi salam, maka doa khusus. Ini saat mustajab doa. Dan kalau berjemaah, disunatkan berkhutbah macam khutbah hari raya, masjid atau surau.
Kalau di rumah, kalau suami mampu berkhutbah untuk anak isteri dia, berkhutbahlah. Cuma tak payahlah berdiri di atas kerusi. Dia dah meja pula kan, habis dah ya. Ataupun cari batang mok pula. Tak gitu. Lama tak jadi imam tak. Suruh lantik-lantik, tak lantik, jadi imam kat rumah. Nak cerita ini pun nak pelantikan imam ni, saya cakap tadi di Masjid Kampung Rajuda, ini adalah majlis penyerahan amanah. Jangan cemari majlis pelantikan PJK baru dengan perkara-perkara yang lara. Ini majlis penyerahan amanah berlangsung secara harmoni, suasana musyawarah, suasana muzakarah, dan terima jawatan sebagai satu amanah. Jadi kalau tak mampu nak berkhutbah, kalau boleh bertazkirah, bagi tazkirah. Orang perempuan, kalau dia berada dalam majlis orang perempuan, usrah ke, buat juga sembahyang gerhana ni. Dan orang perempuan tidak disuruh khutbah, disuruh bagi tazkirah. Tazkirah apa? Tentang keagungan Allah, kekuasaan Allah. Ya, dalam ketika tertentu aku mampu susun matahari, bumi dan bulan satu baris. Kadang-kadang aku tukar kedudukan bumi dan bulan menjadi gerhana bulan. Aku mampu buat. Ya, nak ceritakan cerita tentang kebesaran Allah ni. Dan kalau sembahyang seorang diri, tak payahlah berkhutbah cakap seorang-seorang pula terang, kacau daun pula. Orang kata gila isim pula. Orang Melayu ni bukan boleh. Dia kalau agama kuat dia kata gila isim. Kita tanya gila isim tu apa? Aku pun tak tahu. Orang kata gila isim, semua juga yang macam kenapa kau putar? Aku pun tak tahu. Aku putar je. Inilah orang Melayu yang tak mau mengaji. Jangan lupa lakukan. Dan sembahyang sunat gerhana matahari ni, jangan tunggu full eclipse baru nak buat. Jangan tunggu gerhana penuh baru nak buat. Pukul 5 tu, daripada mula lagi dah buat. Ya, ini memang berlaku kepada Rasulullah SAW. Asma kakak Aisyah nak pergi rumah Aisyah. Tengok-tengok orang ramai sedang semayang dengan Rasulullah. Aisyah pun sama. Tanya apa hal orang ramai? Asma tanya. Asma ni orang yang bagi bekalan Rasul ketika hijrah. Kakak pada Aisyah. Aisyah kata, Aisyah tunggu atas, tengok langit. Subhanallah. Sebab itu bila gerhana matahari berlaku, Rasulullah pertama suruh banyakkan takbir. Nombor 2, banyakkan tasbih. Subhanallah. Nombor 3, kalau ada mampu, keluarkan sedekah disuruh. Dan nombor 4, Nabi suruh banyak doa jauh daripada azab kubur. Nabi kata, sahabat-sahabatku, kalau kamu tahu kehidupan di hari kemudian, kamu tak ada dalam majlis gelap-gelap lawa-lawa macam ni kita. Itu berlaku ketika majlis gerhana matahari. Dan inilah yang patut kita buat. Ya, dan kita bawa keluarga kita sama-sama untuk solat gerhana matahari ini. Sekadar info ringkas. Dan ini maklumat 2 dalam 1 daripada seri 22 ni. Mudah-mudahan ada manfaatnya. InsyaAllah. Walau bagaimanapun kita memang ada slot khas untuk sembahyang-sembahyang sunat ni, yang kita akan bincang lebih detail dengan amali, khutbah apa semua sekali. Jadi jangan lupa ingatkan itu. Dan mudah-mudahan doa kita jangan lupa untuk saudara-saudara kita di Gaza. Orang kata Gaza, di Gaza sebenarnya, di Palestin dan juga di negara kita. Sekarang ni maknanya negara kita satu fenomenanya wabak. Pergi hospital, chikungunya banyak. Ini wabak. Bila dah banyak satu hospital, ini wabak. Wabak ialah musibah. Maka qunut nazilah ini baca bukan untuk Palestin semata-mata, untuk Malaysia ni juga. Ya, insya-Allah mudah-mudahan Allah pelihara kita semua sekeluarga dan sekolah yang baik daripada Allah. Silap dengan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim.